Pada 2018, Bank Dunia menganggarkan lebih kurang 500 juta wanita di seluruh dunia tidak mampu untuk mendapatkan perkhidmatan ataupun mendapatkan sanitary pad ini, kita katakan, sewaktu haid. Jadi ini sebenarnya satu masalah global dan telah berlaku lama, tetapi baru-baru ini sahaja diberikan perhatian di Malaysia, khususnya apabila bajet 2022 dibentangkan dan Tengku Zafrul mengumumkan kit asas kebersihan diri akan diagihkan setiap bulan kepada 130,000 remaja wanita golongan B40. Dengan itu, hari ini saya bersama dengan Dr. Sharifah Fatimah Azhara, Syed Hussein, penolong Profesor Penyelaras dan Pusat Hal Ehwal Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Saya suka baju hari ini, baju doktor sama dengan Mas. Tapi bila saya cakap mengenai masalah global itu tadi, ianya disebut sebagai kemiskinan haid. Betul. Maksud kemiskinan haid, kalau boleh doktor perincikan? Okey, kalau kita cakap pasal kemiskinan haid, sebenarnya kita bincangkan tentang kekangan dalam pengurusan haid. Mungkin akibat kemiskinan dan mungkin tidak. So macam mana kita nak tahu ada kekangan ataupun tidak? Kita akan lihat 4 perkara. Contohnya wanita ataupun kanak-kanak perempuan tu ada tak akses kepada tuala wanita ataupun apa-apa produk sanitari yang selamat dan sihat untuk digunakan. Mungkin cloth pad ataupun tampon ataupun menstrual cup. Yang kedua, kita lihat dia ada tak akses kepada wash facilities. Wash facilities ni air yang bersih, tandas, tempat pembuangan tuala wanita dan sabun basuh tangan. Yang ketiga, kita lihat ada tak akses kepada pendidikan tentang sistem reproduktif. Maksudnya mereka tahu tak sepatutnya haid tu sekitaran dia berapa lama, apa yang normal, apa yang tak normal, kenapa datang haid, bila kena pergi ke doktor dan sebagainya. Betul. Kalau kita lihat daripada... Ada lagi satu. Satu lagi doktor. Lagi satu, yang keempat adalah kebolehan untuk menguruskan haid dalam keadaan yang bermaruah. Contohnya privacy. Maksudnya dia boleh uruskan haid dengan keadaan yang bermaruah. Macam tu. Betul. Kalau kita lihat daripada statistik yang dikeluarkan daripada tahun 2018, bermakna ini bukan satu isu yang baru. Betul. Tetapi kenapa sekarang ini baru isu ini timbul di Malaysia? Okey, sebab kalau kita fikirkan wanita dah lalui haid daripada awal kan, dan kita tahu isu kemiskinan haid ni sebenarnya adalah isu ketidaksaksamaan wealth gap ataupun income gap dan juga isu ketidaksaksamaan gender. Jadi mungkin sebelum ni kita tidak ada satu terma yang mana boleh merangkumi isu kemiskinan haid. Kita tahu okey, mungkin isu kemiskinan tak ada akses kepada tuala wanita ataupun mungkin isu infrastruktur tak ada akses kepada air yang bersih. Tapi sebabkan kita dapat merangkumi dalam satu terma iaitu kemiskinan haid, kita dapat bincangkan dalam under satu topik. Kalau di Malaysia ini, faktor-faktor utama penyebab kemiskinan haid ini bagaimana? Okey. Kita ada banyak kategori lah kalau kita cakap pasal kemiskinan haid di Malaysia. Yang mana satu, akibat kemiskinan. Dan akibat kemiskinan dan juga infrastruktur. Contohnya di kawasan pendalaman luar bandar, kita nampak kes-kes yang mana dia tidak ada empat perkara tadi. Dia tidak ada tuala wanita, dia tidak ada wash facility, dia tidak ada pendidikan dan tak ada tandas yang tertutup ataupun kawasan tertutup untuk uruskan haid. Itu kita kira paling terkesan lah, maksudnya severe case. Kalau kita lihat contohnya kawasan bandar, mungkin tidak ada masalah wash facilities. Melainkan isu wanita gelandangan. Kalau wanita gelandangan, dia mungkin tidak ada akses kepada air yang bersih, tandas dan sebagainya. Kalau kita dengar apa yang doktor kata, ini sebenarnya satu permasalahan yang agak berat sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita tanya pada laki mungkin macam datang bulan kot, tiap-tiap bulan apa masalahnya kan. Jadi kebarangkalian mereka tidak memahami isu ini juga menyebabkan wanita-wanita di Malaysia ini mungkin sukar untuk memberitahu dan bersuara apa yang mereka rasakan. Jadi apabila kesukaran ini, kesan dan akibatnya kepada wanita-wanita bagaimana? Okey, sebenarnya isu dia memang ada, tapi disebabkan bila kita cakap pasal haid ni selalu kita selindungkan. Kan apa-apa yang berkenaan bila datang haid tu apa. Jadi tak diajar kepada semua orang. Jadi semua orang tak cakna apa itu keperluan haid dan sebagainya. Jadi bila ada isu tu, kita tak dapat tangani masalah-masalah yang berkenaan dengan kemiskinan haid. Contohnya, kalau anak-anak perempuan mungkin tidak dapat ke sekolah sebab tak ada tuala wanita. Ataupun wanita dewasa mungkin tidak dapat ke kerja. Dia macam tu. Jadi dia punya impact tu ada impact jangka masa dekat. Contohnya kalau guna tuala wanita dengan lama,
satu tuala wanita saja the whole day pakai, dia mungkin ada problem, contohnya ada masalah kesihatan. Dia juga akan ada impak masalah kesihatan mental. Tapi kalau kita tengok jangka masa panjang, kita akan nampak dia akan ada impak kepada life chances ataupun peluang kehidupan seseorang anak perempuan tu ataupun wanita tu. Memang kita tak boleh bayang doktor kalau nak pakai pad tu seharian tu, dia punya tahap keselesaan itu bagaimana, terutama kalau wanita itu memang darahnya banyak, lagilah memerlukan bekalan. Jadi saya sangat setuju mengenai kemiskinan haid ini perlu kita ambil berat. Jadi sebagai masyarakat, lelaki khususnya, bagaimana sebenarnya peranan mereka untuk sama-sama menyantuni kemiskinan haid ini? Sebenarnya peranan lelaki ni besar bila kita cakap pasal isu kemiskinan haid ataupun haid lah, sebab kita duduk dalam masyarakat kan, kita duduk bersama-sama. Jadi bila lelaki tu tidak faham apa itu haid, keperluan haid, kita akan ada banyak masalah. Sebab lelaki dalam masyarakat kita selalunya akan ada peranan yang besar, contohnya dalam keluarga, sebagai breadwinner yang membawa pulang kewangan untuk keluarga dan pendapatan. Dia juga yang beri duit, boleh ke tak beli pad contohnya. Dan juga kalau kita tengok dalam komuniti kita yang selalu ada jawatan-jawatan yang boleh membuat keputusan untuk wanita adalah lelaki juga. Jadi kalau kekurangan ilmu tentang haid dan keperluan haid, dia akan menjejaskan wanita ataupun perempuan yang hidup dalam komuniti itu. Itulah selalu kita dengar lelaki kata, kami beli beras kan. Jangan beli beras je. Sanitary pad pun kena beli juga. Kayak ada juga lelaki yang kalau kita suruh beli pun segan. Jadi mungkin disebabkan itulah kita perlu memberikan lagi pengetahuan mengenai isu-isu wanita ini, terutamanya kemiskinan haid ini. Itu kalau kita bercerita mengenai masyarakat dan juga lelaki khususnya. Tetapi yang paling penting, orang yang dekat dengan kita ialah ibu bapa. Bagaimana ibu bapa ini juga boleh bersama-sama untuk membantu mengurangkan lagi kemiskinan haid ini? Okey, selain peranan ibu bapa ni penting. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ada satu talk ataupun satu kita bincangkan tentang haid ni sekali je. Bila datang haid tu sekali je cakap pasal haid, lepas tu tak cakap dah kan. Sebenarnya yang lebih elok bila kita bercakap daripada kecil. Jadi anak perempuan dan anak lelaki faham apa keperluan dan kita ajar untuk bercakap dengan keadaan yang sihat. Maksudnya bukan di-AJ atau dimalu-malukan. Jadi kita cakap itu ada proses yang normal. Dan ni keperluan-keperluan dia. Betul. Macam ni kita uruskan. Dan bila kita tak cakap sekali je, anak tu akan tidak janggal. Dia akan rasa selamat. Bila nak tanya tu, dia boleh tanya. Kalau tak ada, dia akan segan. Bila nak tanya kan. Lepas tu tak tanya siapa-siapa. Atau dia akan pilih untuk cek dekat internet. Jadi kita tak tahu apa dia cek sebenarnya kan. Betul. Jadi dia perlukan ilmu yang betul. Itulah macam doktor kata. Sebab perkara-perkara ini kalau di Malaysia kita rasa macam tabu. Nak cakap pun tak boleh. Padahal isu ini ialah isu global, isu yang perlu kita perbincangkan secara umum supaya semua tahu apa permasalahannya sebenarnya. Tapi bila kita bercakap dengan mengenai isu kemiskinan haid ini, bila yang dibentangkan seperti saya maklumkan tadi dalam bajet 2022, bagaimana doktor melihat inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan ini? Okey, pada pendapat saya dia adalah inisiatif yang bagus. Tapi kalau kita lihat balik tadi definisi yang saya bagi tu, kita nampak satu segmen masyarakat sahaja dan satu elemen sahaja yang telah kita addresskan untuk memberi tuala wanita kepada remaja sahaja. Jadi contohnya kalau di kawasan tempat-tempat yang tidak boleh gunakan tuala wanita pakai buang, apa yang akan diberikan? Contohnya kawasan pendalaman, mereka tak boleh gunakan tuala wanita pakai buang. Betul. Jadi kita nak bagi apa? Macam ni kita nak address juga isu tidak ada akses kepada infrastruktur air yang bersih dan sebagainya. So mungkin ni permulaan yang baik, tapi kita kena teruskan lagi dia punya usaha untuk menangani kemiskinan haid tu. Macam sekarang sebab ialah permulaan haid tu selalunya berlaku di waktu usia-usia kanak-kanak sekolah. Betul. Sekolah rendah khususnya. Jadi ialah dah lah baru datang haid, lepas tu ilmu pengetahuan mungkin tak cukup, ibu bapa pun tak memberi pengetahuan yang mencukupi. Jadi peranan sekolah sebagai penutup untuk segmen hari ini, Doktor. Okey. Kita hidup dalam satu ekosistem. Jadi peranan cikgu dan sekolah tu sangat penting untuk nombor satu dapat tahu anak tu ada kemampuan tak untuk dapat akses tuala wanita. Contohnya kan. Sebab kita dapati ada anak-anak yang pulang ke rumah sebab tak ada tuala wanita ataupun tidak ke sekolah. Jadi mungkin kita boleh ada satu sistem yang mana cikgu boleh report ataupun cikgu boleh ambil tahu berapa sebenarnya anak-anak yang tidak ke sekolah. Yang kedua adalah kita kena pastikan wash facility di sekolah itu cukup.
Jadi tandas tu boleh tutup, ada tong sampah yang cukup dan dibersihkan selalu, ada akses kepada sabun basuh tangan dan ada akses kepada air yang bersih. Ya, betul. Apabila datang bulan ataupun period ini, bukan sahaja kebersihan diri yang dipentingkan. Wanita-wanita ini mengalami perubahan mental, perubahan Betul. badan pada waktu tersebut. Jadi kita harapkan kepada seluruh masyarakat menyantuni perkara ini, khususnya lelaki. Kena fahamlah kalau perempuan datang bulan tu biasalah emosi naik turun ya, doktor. Betul. Awun, terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Sharifah Fatimah Azhara Said Husin, penolong profesor selaku penyelaras Pusat Hal Ehwal dan Pembangunan Masyarakat Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan UKM. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Baik, kita bercakap mengenai isu kemiskinan haid ini. Sekarang ini kita nak bersama dengan Terence untuk bicara mengenai satu inisiatif daripada kerajaan iaitu PKB 40. Silakan, Terence.